Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Okay, alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ni Okay, untuk kita sambung, okay, we will continue on our lecture which is on unit trust or mutual fund. It's actually the same thing. Unit trust is actually the same thing as mutual fund. Basically in Malaysia normally we call unit trust, but if you go to US, okay, they refer unit trust as mutual fund. Okay, mutual fund. So the concept is the same, except that American call it mutual fund, but Malaysian or the British call it unit trust. Alright. So in this case, okay, we would like to see, okay, what would be the relationship between what we have covered in the last 2 weeks, because the last 2 weeks we have covered about portfolio management. So basically, if you are a fund manager, you want to invest the money, okay, in we call it different assets, okay, allocation, so that it can minimize your risk and also maximize your return. Okay, so in portfolio management, we use the modern portfolio theory, okay, based on the efficient frontier, okay, the efficient frontier. Then actually you can reduce, okay, the risk, at the same time you maximize your profit. Okay, that is if you are a fund manager. But if you are an investor, you also use what I call it the portfolio management theory, okay, for you to be able to maximize your risk. Okay, all right. And when we look back, okay, during our 2 weeks period of portfolio management or asset allocation, we call it theory, okay, we notice that you have a different assets that you can invest. Okay, first is your real assets, which is your properties. Okay, that will be covered next week. Okay, properties, okay, investment in properties, gold and so on, because that is tangible properties, tangible assets. Then you have these financial assets. Okay, financial asset, if you remember the capital asset line, okay, capital asset line, we can invest in the risk-free rate. Okay, for example, the government bond, okay, the Malaysian government securities and so on, which is basically is riskless. Okay, riskless or without risk. Okay, because normally government don't go bankrupt. Okay, that's why we call it risk-free rate. Okay, you get interest or profit every semi-annual or every year. And then we have this fixed income. Okay, we have also covered the fixed income investment, which is normally we invest in suku, okay, bond, which give you fixed income for a certain period of time. Okay, that is fixed income. Then moving in the middle of your capital asset line, you will have what I call it the equity investment. So which is investment in the stock market, right? But in between the stock market and the fixed income, there is another what I call it investment, okay, which is lesser risk compared to the stock market, but providing you higher income. Okay, providing you a higher income, which is the investment in unit trust. Okay, investment in unit trust. All right. So that is a bit of introduction about what is investment in unit trust. Okay. Alright, today saya lecture dalam bahasa Inggeris. Sebab sebelum ni saya buat dalam bahasa Malaysia, betul? Hari ni saya saja je dalam bahasa Inggeris, sebab sepatutnya selalunya saya akan deliver dalam bahasa Inggeris. Okay, saya deliver dalam bahasa Inggeris, tapi saya nak bagi you faham. Okay, kadang-kadang tu dalam contohnya investment ni, okay, saya nak you faham betul. Okay, saya boleh je. Okay,
deliver dalam bahasa Inggeris, tak ada masalah, tak ada isu. Tapi bila you dah kerja nanti, you need to explain, you need to understand, you need to be able to communicate in English. Okay, that is also important. Alright. Okay, saya buka video saya buka video. Alright, so sekarang ni saya nak you all pula buka video. Okay, you all pula buka video sebab saya nak bincang sikit. I would like to ask question about the unit trust ni. Okay. Kita punya sesi ni kita akan macam ni. Okay, sejam pertama ni saya nak kita bincang-bincang, okay, perbincangan tentang unit trust. Okay, and then the next session pukul 9 nanti we can have a break, okay, for you to have a break. And then we will have a discussion again about unit trust, okay, a discussion. And also you need to I'm giving you during your break to watch my unit trust video, okay. And the next hour, okay, maybe at 10 o'clock, let's see if we can actually discuss about the next week topic, which is the property, investment in property. Okay, buka video, kita nak bincang-bincang sikit. What is unit trust? Tak ada line ke? Tak ada data? Hello, kita nak belajar ke tak ni? Sorry doktor, apa doktor? Buka video, kita nak bincang-bincang. Buka dia punya kamera supaya kita boleh berbincang, bersembang. Okay, secara santai, macam minum kopi macam ni kan. Tak boleh. Sebab saya tahu kalau tak buka video tu kadang-kadang you tak ada pun kan. You ada dekat apa ni, you buka je you punya laptop, lepas tu you pergi tempat lain. Pergi kedai ke. Alright, Syamim, thank you. Syamim baru buka video baru nampak. Saya baru first time tengok muka. Sebelum ni tak pernah jumpa. Tapi dah hampir satu semester. Nampak? Kan? Hampir satu semester tapi kita tak pernah berjumpa pun. Saya pun tak pernah nampak. Ini barulah pernah first time nampak muka. Okay, Syamim Khair. Ni kalau terjumpa memang kita tak terkenal ni. Student saya ke? Aku tak tahu. Okey Syamim. Apa ni, yang lain semua tak buka video. Saya pun tak pasti kenapa dia orang tak buka video. Mungkin dia pakai data handphone kot. Tapi bila kalau TikTok ke apa ke boleh Okey. Saya nak tanya sikit ni. Kita nak bincang-bincang. Okay, macam kedai kopi ni. Macam you pernah berbincang dengan kedai kopi tak? Nak. Pernah kan? Selalu kita bincang-bincang kan. Okey, saya pun tanya. Saya ni nak melabur dalam unit trust lah. Apa ni? Saya pun tak tahu apa benda unit trust tu. Kan? Apa benda sebenarnya unit trust ni? Kalau kita, macam kedai kopi kan kita selalu tanya-tanya dengan kawan kita kan. Okey. Alright, so agak-agak apa? Macam mana agak unit trust ni? Ya. Kau tahu ke Syamim? Cerita. Macam fund manager kan? Ya.
ada fund manager yang uruskan Aha. macam unit trust tu macam apa yang saya faham lah, tak tahu betul ke tak. Saya ingat lupa lah. Fund trust, unit trust ni macam kita bagi duit kat fund manager, lepas tu nanti dia laburkan kat stock ke, kat bond ke. Jadi macam kita ni tak payah nak melabur lah maksudnya. Kita tak payah nak susah-susah lah nak pergi tengok apa, nak kena beli macam tu. Tak payah sebab kita dah upah dia. Tapi macam mana kita nak tahu yang pelaburan kita tu okey ke tak? Dia ni okey ke? Kalau dia buat lari duit kita macam mana? Ada kontrak lah kot tu. Ataupun lepas tu pastikan dia trusted lah. Maksud dia ada certificate. Macam mana nak tahu dia tu ada sertifikat ke tak? Tak yang ni ramai yang masuk ni. Weh, Dini pun dah masuk. Alamak Dini. Okey, cerita sikit Dini. Ni betul kan Syamim cerita ni? Dini ada, Carol ada, Intan ada. Kalau yang trust, kalau orang yang tolong invest money tu akan bagi untung dekat investor. Okay. Maksudnya yang tu boleh trust. Kalau dia, sebab semalam saya baca dalam paper ada 500 berapa puluh orang, okay, di belah Kedah ke belah Penang kot, ke Kepala Batas ke, saya pun tak ingat. Dia rugi kat 500 juta ringgit, orang Melayu kita. Tapi dia bagi duit kepada fund manager lah tu. Kan, fund manager, tapi tulis itu Syariah Compliant Company. Kan, Syariah Compliant Company. Lepas tu bagi duit 500 juta. Banyak tau, 500 juta tu setengah bilion tau. Setengah bilion. Kan, duit. Jadi macam mana dia cakap, dia bagi mula-mula setahun 2 tahun tu, dia dapatlah untung. Setahun 2 tahun dia dapat. Contohnya dia dia tak silap investment tu kata 10% daripada pelaburan kita. Kita macam maksudnya kita bagi duit 100,000, dia bagi 10%. So setiap bulan tu orang tu dapat duit je sampai 2 tahun. Lepas tu hilang. Kan? Lepas tu hilang. Macam mana? Dia dah bagi duit untung belum? Kan? Tapi dia kira maksudnya tu scammer lah kot kan tu kan. Itu scammer lah tu, skim cepat kaya kot. Tapi macam mana kita nak identify dia ni skim cepat kaya ke? Okay, sebab apa? Unit trust ni macam kita bagi duit kita, orang jalankan, betul tak? Orang jalankan. Okay. Tapi macam mana kita nak tahu yang kita punya duit tu okey lah, maksudnya lah contohnya lah saya ni kan duk simpan bulan-bulan. So saya pergi nak simpan dalam bank. Yalah, bank bagi, ada pernah saya punya satu case tu, ada masa tu inilah berlaku masa awal tahun Disember kot. Disember tahun lepas. Disember tahun lepas, waktu wife saya lah, maksudnya wife saya dia dapat kontak daripada bank kan. Bank cakap kalau dia simpan duit dekat dalam bank, okey, simpan duit dalam bank sebanyak berapa puluh ribu kan, untuk satu, dia ada macam kira untuk dapat cabutan. Okey, cabutan. Kalau maksudnya simpan 10,000 dapat satu cabutan. Macam tu lah contoh lah, saya tak ingat. Lepas tu orang bank tu tak telefon saya. Orang bank telefon rumah saya je. Okay, dia telefon lah. So, tapi ini bukan scam ini betul bank betul. Okay, so dia pun simpan lah. Saya 20,000 ke, dia simpan. Okay, saya pun bila dia dah buat macam tu, saya pun okey lah, sebab kan apa ni, so saya pun buat jugalah kan. Saya buat juga. Saya pun simpan 20,000. Konon-kononnya nak dapat apa, cabutan satu kan. Tapi isu dia, saya hanya dapat keuntungan daripada pelaburan saya selama 20,000 tu selama sebulan ke lebih ke apa. Sebab apa tau, selalunya bank akhir tahun tu dia nak maintainkan dia punya liquidity, dia nak maintainkan duit cash dia. So dia offer lah kepada customer untuk simpan. Cuma saya dapat 53 sen je keuntungannya. Okay, 53 sen je untuk satu bulan tu. Saya cakap 20,000, 53 sen. Ya Allah kan. Jadi kalau saya lah, macam saya kan, sebab tu okey lah, bank memang tak boleh bagi banyak lah kan.
Tapi kalau saya pula takut pula macam orang yang kena dalam berita semalam tu kan. Kan dia terus kena sapu kan dia punya duit kan, betul tak? Okey. Jadi macam mana kita nak invest tu kat unit trust tu? Unit trust tu bagi tinggi sikit daripada bank dan juga daripada sukuk daripada fixed income. Tapi saya nak faham macam mana saya boleh invest duit saya tu. Yang ni lah, okey lah. Maksudnya tak hilang lah. Okay, kita dah ada Aini. Mungkin boleh tengok dekat ni kot sir. Suruhanjaya Security Malaysia. Okey. Tengok macam mana tu? Carol. Yang saya tahu tu je tengok. Tengok tu je. Saya tak tahu nak tengok kat mana tu, saya tak pasti. Okey, yang saya tahu saya lah kan, surat SC punya tu ada, dia panggil alert list. Senarai alert untuk kalau contohnya kita nak melabur dalam sesuatu pelaburan, kita kena tengok dianya luluskan oleh SC atau tidak, antara dua lah, SC atau bank negara. Kalau bank semua under bank negara, kalau pelaburan ke under SC. Jadi kalau dia macam contohnya dia dibagi tahu dia ada dalam dia dapat kelulusan daripada jurusan security ke bank negara, itu okey. Yang tu okey. Yang tak ada kelulusan tu yang masalah dia nanti. Yang tak ada kelulusan tu yang masalahnya. Sebab apa? Kalau tak ada jadi apa-apa, dia okey je. Faham tak? Kalau tak jadi apa-apa. Sebab contohnya yang kes yang contoh orang tu dia yalah, mungkin dia tu invest benda tu. Mungkin dia invest duit tu. Tapi investment kan ada untung rugi, betul tak? Betul. Kan? Bukan confirm you investment tu okey je. Dan mungkin salah satu investment yang dia buat mungkin forex. Okey, kita tak ada isu, tak ada discuss tentang ilmu syariah ke tak syariah tapi contoh forex. Risikonya sangat tinggi. Dia boleh untung memang kalau dia ada 100 juta tu, dia boleh untung 100 juta satu malam. Kalau dia forex tu kan. Tapi dia boleh rugi 100 juta tu pun satu malam juga. Okey. Jadi mungkin sebab tu, pelaburan yang dia uruskan tu mengalami kerugian. Lepas tu hilang lah. Memang cari tak jumpa lah. Telefon tak angkat, WhatsApp tak angkat, kan. Kita pula disebabkan macam tu, kan. Mandi tak basah. Kan? Sebab apa? Sebab duit dah kena sapu duit kaum, dia panggil. Kan? Jadi persoalan jadilah Intan. Kan? Mana kopi? Intan, kita tengah minum kopi. Kopi. Cana Intan? Cana. Minum. Baru minum kopi betul. Bukan senang dalam lecture kita sembang minum kopi. Cuma tak ada kedai mamak je kat sini kan. Macam mana? Minum. Okay, boleh rujuk bank? Betul? Rujuk bank. Okey, rujuk bank. Dapatkan nasihat daripada bank. Okey, mungkin salah satunya boleh dapat nasihat kan, tapi tak semestinya bank lah kan. Ada banyak dia panggil penasihat kewangan lah. Penasihat kewangan ni pun kena tengok juga dulu. Macam saya tak boleh menasihatkan tentang kewangan. Okey. Saya cuma boleh mengajar je. Okey. Menasihat tak boleh. Sebab menasihat tu kena ada lesen. You all kalau jadi penasihat kewangan, financial planner ke, financial advisor ke, you kena ada lesen dulu. Baru boleh cakap. Kalau tidak nanti you boleh didakwa. Boleh didakwa. Kerana memberi nasihat tanpa lesen. Okey, bukannya saja je kadang-kadang nak bagi nasihat kawan konon tak advice, tapi sebab kita tak boleh nasihat kewangan kepada orang tanpa lesen. Okey, walaupun saja kan. Tapi kalau you kena beritahu lah, okey, ni bukan nasihat saya, ni bukan nasihat, ini pandangan kan. You cakap sebab kat kedai kopi kan, tak apalah kot. Tapi kalau you cakap, okey,
sebabkan you bagi nasihat, you pula minta bayaran. Itu memang boleh kena dakwa lah. Okay, memang boleh kena dakwa. Cepat-cepat yang lain ni. Kita sembang-sembang, kenalah bersembang. Bagilah tahu sikit. Saya duduk pening ni macam mana. Korang sembang memang senyap je ke? Tapi saya ada baca yang apa unit trust ni kita boleh macam guna akaun satu kira WSP juga ke memang kena guna duit poket tu? Boleh. Okey, untuk unit trust, okey ni dah advance sikit Dah advance sikit lah. Tapi sembang kopi memanglah sekejap pergi Amerika, sekejap pergi Afrika kan. Betul tak? Sembang kopi kan. You boleh terjun je mana-mana sebab apa? Ramai orang di masa tu tengah lepak kan. So, okey biasalah. Okey. Dia macam ni, kita dah kerja nanti, okay, kita akan ada akaun 1, akaun 2 dan akaun 1, akaun 2 lah, dan akaun 3 tak silap kan. Akaun 3 ada ke tak? Lupa dah lama. Okay, akaun 1 dan akaun 2. Akaun 2 tu selalunya kita, akaun 1 ni selalunya kita simpan sampai dah tua lah. Akaun 2 ni kita boleh keluarkan untuk beli rumah, tak silap saya, okey, untuk beli komputer ke, belajar ke, boleh kita keluarkan pelaburan dia. Lepas tu ada juga iSinar, iLestari kan sekarang ni kan. iSinar, iLestari sebabkan COVID kan kita nak keluarkan duit. Saya pun baru je keluarkan iSinar saya hari tu. Bulan berapa? Bulan 4 kot. Okey. Ada balance sikit dalam EPF. So saya bukannya EPF sekarang ni saya pencen. Okey, government dia tak ada EPF kan. Dulu saya kerja private, saya ada EPF. Okey, lepas tu saya masuk USIM kan. Rupanya USIM government kan. Habis tu EPF saya macam mana? Dia bagi saya keluarkan EPF saya. Tapi bila saya keluarkan EPF tu adalah balance sikit masa tu yang saya tak keluarkan. Saya pun tak tahu kenapa dia tak keluarkan semua. Okay, tapi ada balance. Tu hari tu saya minta iSinar tu saya minta keluarlah. Okey. Jadi untuk EPF holder ni dia boleh gunakan duit dia untuk diinvest setiap bulan ke setiap tahun ke, dia boleh keluarkan duit dia tu, dia akan invest dekat unit trust yang lain. Okay, yang private. Sebab EPF pun invest duit you. Betul tak? EPF pun invest duit you tu. You ingat tak video yang saya buat, yang saya cerita tentang, bukan video hari tu kita sembang pasal serba decay tu. Serba decay. Serba dynamic tu yang jatuh tu sebab audit issue tu. Kan EPF ada dalam tu, KUAP ada dalam tu. EPF pun invest duit yang kita punya duit tu. So EPF dia terpaksa menjual. Okay, dia lah fund manager juga. Cuma kita tak boleh beli je unit trust dia. Dia tak ada unit trust. Okay, dia adalah fund manager. Tapi dia manage duit EPF, duit kita. Duit kita yang kerja ni simpan dekat tu. Simpan kat dia. Kan? Dia ni simpanan hari tua kita kan? Betul tak? So kita kerja setiap bulan, okay, sebahagiannya akan masuk kepada EPF. Okay? Majikan kita pun bayar juga kepada EPF. So 11% dengan 13%. Okay, setiap bulan. Sampailah you bersara nanti. Okay. Tapi duit yang you keluar tu, okay, you tak boleh pun ambil bila time contohnya sekarang ni patutnya you pencen umur 55 contoh 55 kan. You dah keluarkan duit masuk EPF kan. Okay, masuk unit trust. Okay, you tak boleh pun jual tu dan ambil duit dia, tak boleh. Okay, dia tak boleh sebab dia akan tulis tu EPF holder. So kalau you jual pun dia akan masuk balik ke dalam EPF. Okay, kalau you tak ni lah, you tak nak beli unit trust lain. Okay, duit tu dia tak bagi you ambil pun. Okay, dia tak bagi you ambil. Dia cuma kita boleh keluarkan duit tu kan, masuk dalam unit trust. Okay. Okay, yang lain-lain senyap ni yang tanya tengok yang geng-geng perempuan ni. Macam memang sembang memang kedai kopi memang senyap Memang tak bercakap
Ke sebab tak ada kopinya? Kopi buat sendiri lah. Orang puasa tu. Puasa. Puasa. Oh, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Betul puasa ni? Oh, diorang puasa Puasa apa dia? Nak tanya, kalau ada baca dekat internet, kalau nak invest dekat unit trust, kena tengok diorang punya investment goals. Macam mana nak tengok investment goals tu? Okay, investment goal siapa? Tu kita tanya tu. Investment goal siapa? Nak tengok investment goal, tapi investment goal siapa? Yang tanya ni Dini Ya, saya. Dia cakap investment goal. Okey. Macam yang kita punya kelas minggu lepas lah. Kan ada setting invest goals kan. So yang tanya tu investment goals apa? Investors? Investor kita lah. Kita lah. Tu dah nak tanya ni. You punya investment goal apa? Kalau you nak melabur. Saya tanya Dini dulu. Nak untung. Okey. Nak untung. Dia mesti spesifik. Sebab tu kalau you nak tanya lagi kan. Untung tu berapa persen? Minimum letak minimum dengan letak minimum lah. Lepas tu letak timeline. Tak. You nak untung berapa? Berapa persen you nak untung? You cakap nak untung tadi kan? Berapa persen? Sekurang-kurangnya 2. Sekurangnya 2. Lepas tu kalau you dah dengar macam tu, saya nak tanya lain. You nak cakap kat dia, kat mana dia patut letak kalau dapat 2% ni? Kat mana dia boleh invest kalau 2%? Bank. Bank pun dapat 2% kan? Tu dah dapat. Tapi bank pun payah 2%. 1 pun lebih je. Kan? Tapi kalau dulu ada sukuk prihatin tu memang dia bagi 2%. Okey. Contohnya, you ada RM1,000. Okey, 2% daripada RM1,000 berapa you dapat? 20. 20 sen RM20. Ah, 20 ke apa? 2,000 ke 2,000? Kalau okey, kalau Dini, you cakap tadi tu 2% kan? You ada 1,000 kan? Syamil cakap okey, saya boleh bagi 20 ringgit lah untuk you melabur dengan saya selama setahun. Saya cakap saya boleh bagi you 2,000 ringgit. You nak yang mana? Nak yang 2,000 tapi macam was-was je. Nampak? You nak yang 2,000 kan? Dah. Nampak tu? Sekejap je dah berubah. Tadi cakap nak 2%. Tiba-tiba saya cakap 2,000 terus gelap mata dah. Kan? Terus gelap mata. Itu sebab tu orang kita, bukannya kita ni, memang semua orang macam tu. Kita kena offer macam tu. Kan? Kena offer return yang tinggi tu, semua dah macam okey lah. Bayangkanlah letak dia 1,000, lepas tu dia dapat 2,000 kan? Bukan 100%, 200%. 200%. Kan? Betul. 200%. Tak logik. Tak logik. Logik ke tak? Tak logik. Logik ke tak? Apa yang logik? Yang logik berapa persen? Bawah 1% ke? Betul. Saya tak tahu. Ada ke pulangan lebih daripada 100%? Bawah 100%. Lebih. Lebih 100%. Okey, macam ni lah. Okay. 100% pun memang dah biasa-biasa lah. You tengok, okey, siapa sekarang ni pernah melabur dekat ASB?
Berapa persen ASB bagi? Saya nak tanya, berapa persen ASB? Tak ada orang ke yang melabur ASB? 6%. 6%? Ya. 6% Tahun bila punya tu? 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. 6% ke? Sebelumnya berapa persen? Dia tak yang 20 berapa? 20. Berapa dia punya return? 20. Cuba cek. Semua cek ke. 20 apa? Amanah Saham Bumi Putra. Siti Nurratna tu nampak ciling. Dia tunjuk shilling atas tu. Aduh. Tak ada. ASB. Amanah Saham Bumi Putra. Siapa melabur dalam ni? ASB. Cu tanya ayah sekejap. Mak ke? Mak ada melabur tak ASB? Cu tanya. Celah tanya sikit. Jap. Macam ni. Lawan je. Mak, ni pesyarah tanya. Ada labur tak ASB? Macam tu. Cu tanya. Ke ayah ke? Ada rumah ke ayah dengan mak? Ada. Ha? Mak main kutu doktor. Main kutu. Okey, main kutu. Main kutu tu lah satu jenis macam mana dia orang buat pelaburan. Tapi main kutu tu kalau ada isu, masalah sebab tak di Jamin. Tak dijamin, tak diregulasi. Okay, sama-sama kita macam tu lah kan. Sama-sama geng macam tu kini pusing. Okay, orang pertama dapat, orang kedua dah dapat, orang ketiga dah dapat. Macam tu. Tapi tak dijamin tiba-tiba orang ketiga lari. Contoh. Orang ketiga tiba-tiba lari, lepas tu dia tak sambung. Bila dia tak sambung, siapa lagi nak teruskan sambungan tu, sambung bayar tu kan. Sambung untuk mencarung tu. Tapi selalunya orang yang first dapat lah seronok. Sebab dia dapat dulu duit. Kan? Okey. Cepat berapa persen? Tak ada ke yang nak tanya mak dengan ayah? Betul ke 4%? 4%? Okey, 4%. Dia ada bonus dengan dia ada yang biasa. Berapa bonus dia, berapa dia punya tu? $75 seunit. Berapa? 75 sen seunit. Okey, 75 sen seunit. Okey, 75 Banyak tu. Ni, sebenarnya you boleh cari je dekat internet ni. Okey, you klik macam ni. Okey, ni memang tak nampak lah saya punya ni kan. Kalau saya klik sekejap saya share sekejap. Okey, you klik je. Okey. Okey, lepas tu you cari. Okey, ASB Performance History pun boleh. Ini sampai 2019. Okey, ini sampai 2019. 2020. Ni 2020. Okey. Nampak ni? Okey, 4.25. Okey, 4.25%. Okey, ini bukan 0.75 sen tau. Bukan ringgit ni, inilah persen. Okey. $0.75 sen. Okey, bukannya 75 sen.
Okay, 0.75 sen. Dia dalam persen ialah 0.75%. So 0.75 campur 3.75 dapat 4.25%. Nampak dia jatuh. Daripada dulu 14, 12 ni sampai ni 4.25. Okey. Kebetulan pula kita ni cerita pasal apa ni ASB ni. ASB ni apa benda sebenarnya? Natang apa ni? Kan? Nate Godia ni. Kalau Kelantan tanya kan. Kalau orang Terengganu tanya, natang benda tu kan. Okey, binatang tu bukannya binatang tapi dia menunjukkan benda apa tu. Okey. Betul tak? Siapa orang Terengganu yang Kelantan sini? Betul. Tak ada? Siapa yang betul tu? Siling. Siling mana siling? Siti Siti kat mana ni? Siti ni Terengganu. Dah agak dah tu sebab Siti kan. Terengganu kan. Kenapa dia, saya nak tanya sikit, kenapa dia orang duk sebut menatang tu? Sebab sedap kot sebut kita. tak. Kenapa? Memang orang memang sebut tu Tapi bukannya macam mencarut pun. Memang pun dia tak mencarut. Tapi maksudnya dia gunakan untuk menunjukkan satu benda lah kan, betul? Betul. Kalau dia tanya apa benda tu, apa benda tu kan? Lepas tu dia cakap apa betul, macam mana sebut je? Natang apa tu? Betul kan? Tapi ada orang anggap benda tu kasar lah juga. Okey, kalau kita sembang dalam kedai kopi ni, adakah itu kasar kalau kita sembang kedai kopi macam ni? Katalah saya ni sebaya dengan you, contoh macam tu lah. Adakah itu kalau semua guna bahasa tu dia macam biasa je lah, okey. Cuma kalau macam muda-muda bercampur tua dia macam jadi kasar lah sikit. Okey. Tapi nasib baik saya muda. Kalau saya tak muda, payah juga saya nak lepak sembang-sembang dengan you ni. Okeylah, kita tak nak jadi sembang kat kedai kopi, kedai mamak lah. Kita tukar lah. Ni Starbucks. Barulah sama level dengan you all kan, betul tak? Kalau Starbucks je saya rasa baru sama level, betul? Kat you all memang minum kat Starbucks kan? Betul. Tak. Apa tu? Tu tak tu apa? Boykot. Tak kaya. Mahal. Sebab mahal. Habis kalau minum kedai mamak nanti kan you cakap tak ada standard. Kat Adam Doktor, Adam. Adam dekat atas tu ke? Oh. Okey. Soalannya macam mana nak tanya ni? ASB tadi. ASB tu. Dia unit trust bawah kerajaan ni Doktor. Unit trust ke? Bukan. Unit trust ke ASB tu? Apa benda ASB ni sebenarnya? Dia ada macam-macam saya tengok ASW lah, AS2020 lah, ASN lah, Amanah Saham Nasional lah, Amanah Saham Bumi Putra lah, Amanah Saham Wawasan lah, Amanah Saham Didik lah. Unit trust dalam bahasa Malaysia apa? Unit amanah. Unit amanah. Yes. Tapi saya pernah dengar juga ada orang sebut saham amanah. So dia panggil saham amanah. Mana satu ni? Dia saham ke
Dia saham ke dia unit trust? Kalau ikut website ASNB, dia cakap unit amanah. Okey, unit amanah. Ha. Tapi soalan kita ialah adakah mula-mulanya kita tanya ASB tu ke ASB tu adakah itu unit trust kan? Adakah itu unit trust? Lepas tu saya tanya apa bahasa Malaysia untuk unit trust? Kalau tukar dalam bahasa Malaysia, Unit percaya percaya. you lah. You percaya ke? I percaya you percaya I. Kan? Sebab tu, kalau you percaya dekat scammer tu tadi pun, dia jadi macam amanah juga kan? Percaya jugalah. You bagi duit 1,000 untuk you bagi dapat balik 2,000. Kan? Bila kalau macam tu, macam tu. Dia unit trust untuk Bumiputera tak? Unit trust untuk Bumiputera. Okey, betul sebab memang betul untuk ini untuk Bumiputera. Tapi kita tanya tadi dia tu saham amanah ke? Dia tu unit trust? Unit trust ke? Dan apa unit trust dalam bahasa kita lah? Ya, unit trust tapi risiko lebih rendah. Lebih rendah dari apa? Dari unit trust. Dia macam unit trust tapi ASP ni risiko lebih rendah dari unit trust. Ayo, macam mana tu? dia contohnya macam ni lah. Dia ni okey, contohnya saya bagi analogi yang jawapan dia ni macam lelaki. Dia lelaki tapi dia kurang sikit lah lelaki je. Macam itulah. Contohnya lah kan. Aduh ayai. Macam mana dia ni unit trust tapi dia risiko ni lebih rendah daripada unit trust. Macam mana tu? Kalau risiko bukan ada peringkat doktor? High risk, low risk ataupun yang medium? Betul, ada beza-beza risiko. Okey, risiko itu. Tapi yang kita nak tahu sekarang ni adakah ASB tu ialah unit trust pertama. Okey. Yang keduanya apa? Okey, mula-mulanya unit trust ni apa sebenarnya? Tu. Dan juga ASB tu adakah dia adalah unit trust. Okey. Yang ketiganya kita nak tahu apa benda selain daripada ASB ke, kalau betul ASB tu unit trust lah. Ada tak benda-benda lain yang kita boleh labur sebagai unit trust? Kalau saya rasa ASB tu unit trust sebab dia tolak pendapatan individu kan. Unit trust punya konsep kumpul duit investor, lepas tu dia orang akan guna untuk invest gain modal, gain untung. Apa kena mengena tolak pendapatan investor? Pendapatan tu? Kucing ni. Tengok mana. Habis je tu. Okey. Nah, apa kena mengena dengan pendapatan investor? Saya pun tak ni. Kita pergi ASB, lepas tu dia orang akan tolak kita punya percentage pendapatan tu untuk macam kalau kita duduk saja pun dia akan dapat dividen. Means yang investor tu tak perlu fikir, semua serah dekat trust
trustee tu. Itu tak Okay. betul. Ha? Ini complicated sangat tu. Tu mesti baca dekat website. Betul. Ha. Macam tadi kan awal-awal Dr. cakap unit trust macam mana kita nak percaya kan. So ASB ni dah bertahun-tahun. Jadi ni antara unit trust yang kita boleh percaya lah. Okay. Okeylah sebab ASB ni sebab dia ialah government. Okay, government kan. Dia under khazanah kan. Khazanah dia GLC lah, GLC, Government Link Company kan. So maksudnya yalah you daripada kecil, saya daripada kecil dulu ada ASB ni kan, buka akaun ASB dan sebagainya kan. So boleh simpan RM1 je, tak banyak pun RM1, betul tak? Okey. Cuma unit trust yang contohnya ASB ni, dia punya kebanyakannya dia punya nilai dia tak berubah. Dia RM1 kalau kita beli tu RM1 je. Okey. Dia tak berubah, dia punya NAV dia tu, net asset value tu. Kalau macam saham kan dia punya harga kan naik turun kan. Tapi NAV dia ni sama RM1. Okey, betul tak? Okey. Tapi ada unit trust yang memang ada berubah-ubah dia punya harga saham tu. Tapi dia tak panggil harga saham tau. Dia panggil NAV, net asset value. Okey, net asset value dia. So ada yang contohnya berubah-ubah, naik turun. Okey, tu contohnya bukan ASB lah. ASB memang RM1 je. Okey, tapi kalau you tengok yang lain, saya rasa ASN ke. Okey, yang harga dia berubah. Harga beli, harga jual dia berubah. Okey. Alright. So sebenarnya unit trust ni ialah kita macam ni lah. Kita semua ni ada duit Kita semua ada duit. Kita ada duit, saya ada 10,000, you ada 30,000, Jenny ada 100 juta kan. Aini ada 1 bilion kan. Jadi kita ni nak melabur. Kan? Kita nak melabur. So kita pun labur ke dalam ASB. Contoh. Okay, kita labur dalam ASB. ASB ni pula ada fund manager dia dalam tu nanti. Ada fund manager dia. Fund manager dia, dapat duit daripada kita. Okay, dia kumpulkan. Okay, tapi sekarang ni yang contohnya ASB ni dia akan invest terus. Okay, dia akan invest terus duit tu contoh dekat sukuk ke, bond ke, stock market ke. Okay, lepas tu kalau property, real property, mungkin plantation ke, kan, property dan sebagainya lah. Okay, so duit tu untung akan dibagi kat kita balik. Tu yang dapat tadi. Berapa persen tadi tu setahun? Okay, so setiap tahun contohnya kalau saya simpan 10,000, saya dapat 4% tadi, kan. So kalau 10,000 dengan 4% berapa? Contoh, so dapatlah RM400, kan. Dapatlah RM400. Yang mana yang labur 100 juta tadi, dapatlah berapa, kan? RM4 juta, kan? Betul tak? 4 juta. 4 juta lah, kan? Betul tak? Kalau yang 1 bilion tadi, berapa juta dapat, kan? Contoh. Faham? Lagi banyak you labur, lagi banyak you dapat. Walaupun nampak 4%, kan? Tapi 4% daripada 1 juta. Daripada saya, 4% daripada 10,000. Lain. Okay? Baru RM400. Kan? Jadi duit tu akan dikumpulkan dan dilaburkan. Okay? Itulah unit trust. Tapi kita kena percaya dulu dekat dia ni. Dia nak uruskan duit kita ni. Bukan senang kita nak bagi duit kita ke orang. Okay, inilah manusia ni. Manusia. Memang susah You boleh ke bagi duit kat adik you pun? Tak tentu lagi. Kan? So adik you pegang. Dini boleh Dini? Adik tak? Ada? Adik umur berapa? 21 dengan 13. Okay. You umur 22? Yes. Okay. So you boleh tak nak bagi adik you pegang duit you? Contohnya you ada RM10,000. Okay, cakap you beritahu kat adik. Dik, tolong simpan. Tak. Tak. Kenapa tak percaya kat adik? Nanti tunjuk video ni kat dia.
Kenapa tak percaya kat adik? Betul ke tak percaya kat adik? Bukan. Kenapa? 10,000 tu banyak sangat. Apa dia? 10,000 tu banyak. Habis kalau you 10,000 letak dekat dalam unit trust, boleh? Tak tahulah. Pun tak boleh juga. Istikharah dulu kot. Ha? Istikharah dulu. Istikharah dulu. Okey. Habis sekarang ni kalau you ada 10,000, mana you nak letak? Simpan. Tabung haji. Oh, tabung haji percaya? Yes. Oh, tabung haji percaya pula kalau ASB tak percaya? Tak lah doktor. Okey. Okay, so Dini tadi macam tak berapa percaya. Bukan tak percaya. Bukan kita kata kita tak percaya kat adik tu. Tapi duit tu banyak kan. Kita pun tak tahu dia boleh simpan ke tak. Boleh ke dia simpan, kat mana dia boleh simpan duit tu. Hilang kan macam mana kan. Kalau hilang macam mana? Kalau hilang. Kalau kita suruh dia simpan lepas tu hilang. Nak salahkan siapa? Dua-dua. Nak salahkan dua-dua tu maksudnya salahkan siapa? Diri sendiri dengan yang tu. Adik. Kenapa nak salahkan dia? Dia? Contohnya dia simpan dalam, okay, you bagi dia duit, dia simpan dalam peti besi kat rumah. Kan? Secara ikut logik, okey lah dia simpan peti besi. Sekali tengok ada orang masuk. Kan? Pecahkan rumah. Kan? Pecah masuk. So you nak marah dia ke? Tak. Tak pula. Okay. Alright. Oh, ni market baru buka. Market baru buka ni. Pukul 9. Pukul 9 selalunya Pukul 9 selalunya orang akan melihat kepada pasaran. Itulah macam itulah. Kita kalau macam saya ialah saya seorang pelabur ataupun pedagang part time. Okay, part time. Saya bukan full time Kalau boleh pun you all jangan jadi full time dululah. You carilah benda lain dulu. Kalau jadi full time terus memang 100% you kena full time. Okay, tapi you buat ada income dan juga boleh buat pelaburan part time. Tak perlu pun nak kena full time. Kalau betul-betul you ada income, okey lah. Okay. Berbalik kepada kita punya tadi. Okay. So you tadi ngadik tak percaya sangat kan untuk dia pegang 10,000. Tapi tabung haji percaya. Kenapa you percaya kat tabung haji? Sebab dah beroperasi lama sangat. Oh, okey. Macam kes tak ada kurang dengan kes lah. Okey. Yelah. Sebab operasi lama. Okey. Habis tu kalau kriteria dia sebab operasi lama. Lepas tu pasal haji, kita boleh guna duit yang kita invest tu untuk pergi haji kan. Okey, ini tak boleh apa lah sebab kalau nak pergi haji ni bagus ni. Ini terkedu lah saya dia. Terkedu lah juga. Takkan nak pergi haji, memang pergi haji memang kita punya kewajipan kita kewajipan kita. So maksudnya you menabung tu untuk pergi haji lah. Tu bagus betul. Hajah Dini Syahirah. Okey. Alright, okey. Okey, kalau macam tu, tabung haji you percaya. Tabung haji you percaya. Kalau Aini macam mana? Aini percaya kat siapa? Saya percaya kat boyfriend saya je. Percaya, you nak bagi tak 10,000 you kepada boyfriend you? Takut. Tak percaya? Tak. Kenapa tak percaya? Maybe berisiko. Risiko dia tinggi ke rendah? Tak tahulah.
Contoh lah, you rasa you berani tak bagi 10,000 kat you punya rakan lelaki. Rakan lelaki lah, saya panggil rakan, teman lelaki kan, teman lelaki you. RM10,000. Takut sebab banyak sangat. Banyak sangat. Teman lelaki ke banyak sangat duit? Jumlah 10,000 tu banyak lah. Okey. Ingatkan sebab berapa banyak teman lelaki. 10,000 ni kan nak kena bagi seorang. Memang takut lah kan. Okey. Alright. Tak gurau-gurau je. Ni kita sembang. Sembang memang kadang-kadang kita kena mengena kan. Kena mengena. Tapi kalau saya kena dengan you all pun tersipu-sipu lah jugalah saya kan. Okey. So you tak nak bagi. Tak percaya lah. Habis kalau macam tu you nak letak mana 10,000 hari ni? Mungkin dekat syarikat-syarikat yang yang doktor dah sebut tadi, macam ASB ke tabung haji yang kira ada jaminan lah untuk kita letakkan duit tu sebagai pelaburan. Selain tu ada pernah dengar juga pasal public mutual. Baru terdengar public mutual, apa benda pula tu? Dia kalau sebut dia macam mana? Apa yang saya tahu, dia satu syarikat yang kira berdaftar, dia menguruskan pelaburan lah untuk pelabur. Kiranya ada sertifikat lah. Sertifikat. Dia macam sertifikat macam SPM ke, CGSPM ke apa? Maksudnya dia menguruskan kewangan pelabur dia lah. Okay. Public mutual selain public mutual apa lagi? Ini macam banyak je. Tadi ingatkan satu, rupanya ada banyak dia punya alternatif. Alternatif. Bukan banyak boyfriend banyak alternatif. So maksudnya tadi ada you cakap ASB-nya, lepas tu tabung hajinya, lepas tu apa lagi? Tabung haji bukan unit trust kan? Tabung haji ni bukan, adakah unit trust? Rasanya tak tahulah doktor, tak pasti. Tabung haji bukanlah, saya terus terjawab lah. Tabung haji dia dah macam simpanan haji lah. Okay, simpanan haji. Sebab dia tak ada pun net asset value dia semua tak ada. Dia memang kita simpan 10,000 lah dia tulis tu. Dia tak ada harga unit tak ada. So unit trust ni mesti ada unit nanti. Berapa unit you beli? Macam tu kan. Unit you berapa you beli? 1 unit ke, 10 unit ke, 1,000 unit ke, 10,000 unit ke, kan? Tu ada dia punya unit trust tu. Sebab tu dia panggil unit trust. Okay? You trust tak? Maksudnya you trust tak? Kalau boyfriend you cakap kat you trust I tak? You nak bagi tak I 10,000? You mesti dalam persimpangan. Kan? Tapi kalau betul belum apa-apa dia dah minta macam tu, fikir-fikirkan balik. Okay, risikonya. Okay. Belum apa-apa dah minta 10,000 kan? Bahayalah tu. Okay. Okay. So, soalan saya tadi public mutual. Selain public mutual apa? Martin Asia Pacific Equity and Nampak. Okay. Itu apa tu? Saya pun tak dengar. Tapi banyak lah kan. Maksudnya ada banyak. Okay. CIMB kan, CIMB Wealth, okay, lagi macam-macam ada lah, macam-macam ada. Okay, public mutual, yang popularnya public mutual dengan CIMB, kan, CIMB Wealth, okay, lagi apa lagi? Adalah banyak lah, Asia Pacific lah, apalah semua, itu semua unit trust lah tu. Okay, tapi kena tengok betul-betul diorang ni yang diluluskan saja. Okay, tapi kalau macam public mutual tu dah tentu dia asal bank kan, jadi
dia buka pula unit trust. So you okay lah kalau dalam bab-bab macam ni. Terutama nama-nama macam Maybank ke kan. Maybank kan ataupun yang mana bank-bank tu memang confirm dia orang ada lesen. Okay. Cuma kalau dia tiba-tiba dia ni buka company sendiri, company kecil ke apa, dia cakap dia ada nak buat unit trust ke apa, tu you kena check betul-betul. Sama ada dia ni diluluskan atau tidak. Apa dia melabur kat mana? Nak tahu juga dia melabur kat apa. Kan apa jadi kan nanti kalau pelaburan tak okey kan. Saya tengok dia melabur macam saya cakap tadi forex tu. Forex tu memang boleh untung besar tapi rugi pun rugi besar. Kalau rugilah. Kan? Tiba-tiba you labur-labur rugi pula. Dan bulan dalam unit trust ni tak semestinya untung saja tau. Ada masanya rugi juga sepatutnya. Okay. Tapi selama ni saya tengok tak ada yang rugilah. Tak ada yang rugilah. Contoh you tengok ASB tak pernah rugi kan. Okay. Dia kurang untung ada. Okay. Kurang untung ada. Tapi rugi tu tak ada. Okay. Sebab apa diorang tu boleh tak ada rugi lah. Boleh katakan tak ada rugilah. Sebab tadi portfolio management yang kita belajar 2 minggu lepas tu. Dia kurangkan risiko tapi dia cuba maksimumkan profit. Sebab tu risiko dia kurang. Dia diversify. Okay. Dia dah beli tu lain-lain. Okay, saham ni lain, saham tu lain, lepas tu dekat portfolio lain, dekat apa ni sukuknya lain kan. So portfolio manager tu kena make sure risikonya rendah. Sebab tu dia tak boleh dia boleh mengurangkan kerugian tu, mengurangkan risiko kerugian tu. Sebab tu you tengok macam ni dia tak adalah rugi kan. ASB tadi tu kan, dia paling-paling pun 4% lah paling rendah. Okay. Okey. Public mutual, ASB tu memang kita dah tahulah. Itu government link punya company. Public mutual ni bukan government ke public mutual government? Pastinya dia syarikat biasa bukan bawah kendalian government. Tak pasti betul. Okey, nama public. Baru je saya tanya-tanya sikit. Nama dia public. Public bukannya awam ke? Takut. Takut. Tak tahu. Amni ni belum tanya lagi. Agak-agak public tu government ke ni? Namanya public tu. Public mutual tu dia bawah Public Bank Berhad. Oh, faham. Mantap. Oh, siap bagi jawapan. Jawapan yang tu. Dia bawah Public Bank Berhad. Siapa yang beritahu jawapan tu? Google. Apa? Google. Pakcik Google bagi laju betul Public mutual ialah dikeluarkan oleh public bank kan. Kalau CIMB West Advisor, CIMB-WA daripada CIMB. CIMB lah kan. Dan tentu nama dia CIMB depan tu kan. Apa lagi contoh lagi tadi yang you cakap tadi? Banyak lagi kan. Okay. Apa lagi? MSCN Equity. Apa dia? Apa? MSCN Equity. Itu daripada mana? Tahu. Okay, dia ada banyak. Kalau kita Google kita contoh saya pergi buka kat sini. Okay, kalau kita Google, unit okeylah senarai, sebenarnya senang je. Dia senarai unit beruniform. Unit beruniform. Unit trust di Malaysia. Okay, yang ni contohnya top
Okay, ni top 100 prestasi unit trust. Okay, ni baru kita nak masuk topik yang seterusnya. Okay, iaitu prestasi. Sebab kita tengok, nah ni nampak ni. Okay, ada Intelpac, Dana, Safi, ada, okay, yang ni company ni apa? Interpac, ni PNB Investment, BIMB, Bank Islam ni. Ni PNB Syariah ni, PNB, HRHB, semua banyak ni. Betul tak? Banyak tak? Ini ada 116. Ada banyak kan? Okey. Okey, macam ni. Okey, saya nak bagi you, okey, nama Adli, nasib baik bukan Adli. Adi. Okey, kita nak ambil break dulu. Okey, sekarang 9 suku. 9.30 kita masuk balik. Okey, sekarang ni saya nak you cari tentang sambil-sambil minum, sambil-sambil makan canai ke apa tu. Cari tentang, sebab kita dah tahu unit trust ni boleh labur. Tapi sekarang ni kita nak tahu kat unit trust mana yang kita nak labur. Kan? Berdasarkan yang tadi, kalau contoh siapa ni, Dini punya kan, dia objektif dia nak 2% je. Kan Dini nak 2%. Betul tak Dini? Okay. Dini 2%, Intan berapa persen? You punya ni, objektif. Empat. 4%. Intan 4%. Amni? Lima kot. 5%. Okay, 5%. So, Aini? Syamin berapa? Carol? 5. Carol? Enam lah kot. 6, okay. 6%. Aini berapa? 5. Ha? 5. Okay. So, saya nak kita break sampai 9.30 ke 9.30 cukup tak? Kalau cukup tak makan? Cukup. 15 minit. Tak cukup? Okay lah, 20 minit lah. 20 minit saya bagi. Sekarang ni 9. Okay, 20 minit. Okay, 9.40 kita masuk. Okay. So, lepas tu kita kena bincang tentang you punya objektif tadi you nak dapat tu, apa unit trust yang you boleh masuk. Berdasarkan apa you nak tengok dia orang ni, you boleh nak, you tadi you cakap you nak percaya kat dia kan? Kan, berdasarkan apa you nak percaya kat dia? Kan? Adakah berdasarkan dia punya performance ke? Kan? Dia punya performance tu maksudnya dia punya prestasi lah. Prestasi keuntungan dia tu yang dia bagi tu. Ataupun adakah pasal apa? Okay? Alright. So 9.40 kita masuk balik Okay, selamat menjamu selera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.